Itu tadi para penonton, cuba bayangkan 11 hari persekitaran kita dihujani letusan, tembakan, serangan udara yang sekelip mata meragut ratusan nyawa. Banyak bangunan musnah, kediaman keluarga dihujani darah, anak kecil menangis hidup tak tentu arah. Mungkin itu yang diingini rejim Zionis agar penduduk Gaza sentiasa terguris, menyerah diri dan menggadai tanah air tercinta kepada musuh yang zalim. Tumpuan Globe Al-Hijrah malam ini pastinya hujan darah yang menyelubungi Gaza untuk jangka masa 11 hari berturut-turut. ...248 nyawa tidak berdosa syahid di Gaza. Daripada jumlah itu, 66 adalah kanak-kanak. Hampir 2,000 yang lain cedera. Tidak seperti di Gaza, di Israel hanya 12 nyawa melayang. Menterjemah serangan Hamas ke atas wilayah haram itu bukan bertujuan melaksanakan pembunuhan beramai-ramai. Sebaliknya penuh beretika dan memiliki disiplin peperangan yang tinggi, bukan membabi buta dan rakus seperti Zionis. 11 hari berlalu, rakyat Palestin meraihkan kemenangan selepas Israel mengangkat bendera putih dan akur dengan kekalahan. Ia bukti kekuatan Hamas dan rakyat Palestin berjaya menyuntik ketakutan kepada Zionis yang tidak habis-habis dengan matlamat kejinya merampas hak rakyat Palestin, membunuh, menyakiti, menindas dan menganiaya mereka. Itulah kejinya Zionis Israel. Israel dijangka meneruskan misi mereka menguasai Sheikh Jarrah di timur Baitul Maqdis. Menurut pemerhati isu antarabangsa Jabatan Komunikasi Universiti Selangor UNISEL, Ismail Hashim, agenda Israel Raya atau The Greater Israel adalah matlamat negara haram itu. Dalam menjajah dan menakluki lebih banyak wilayah-wilayah Palestin yang hakikatnya bukan milik mereka. Kemungkinan untuk Israel terus menguasai kawasan Sheikh Jarrah ni memang ada. Sebab kadang-kadang Israel ni dia mengikut kehendak tekanan daripada peneroka haram. Peneroka haram ini dia kalau boleh nak menguasai ke semua Baitul Maqdis. Kerana ini ada rancangan besar Israel yang dipanggil Greater Israel atau Israel Raya yang batasnya ialah di Iraq dan di Sungai Nil di Mesir. Jadi kemungkinan itu memang ada. Sekarang ini mereka akan meredakan suasana sebab mereka tidak mahu pihak-pihak yang lain memberi tekanan pada Israel. So mereka akan meredakan suasana. Tetapi jangan kita ingat kenyataan ini ambisi atau cita-cita Israel untuk menguasai Baitul Maqdis Timur atau menguasai seluruh Baitul Maqdis itu, mereka akan berhenti di situ. Kerana tidak, Israel akan terus mendapat desakan daripada peneroka haram, di mana peneroka haram akan mestinya mereka mahu menguasai kawasan asal penduduk Palestin. Mereka mahu menguasai seluruh Baitul Maqdis. Dalam saya sebut tadi agenda Israel Raya dan batasan-batasan yang sebut itu daripada Sungai Euphrates di Iraq sampai ke Sungai Nil. Jadi itu adalah wilayah mereka yang besar. Maka saya tidak rasa mereka akan berhenti mendahulukan pendudukan haram. Sementara itu, Ismail menyifatkan apa yang berlaku ke atas Sheikh Jarrah tidak membuka mata negara-negara Arab yang sebahagian kecilnya lebih cenderung mengikut telunjuk kuasa besar dunia seperti Amerika Syarikat. Kecenderungan untuk mengadakan globalisasi ini kita melihat telah merebak di kalangan dunia Arab. Seolah-olah mereka tidak mahu terlibat dalam perjuangan atau komitmen mempertahankan Palestin. Malaysia saya lihat masih tetap teguh berpendirian dalam melancarkan komitmen ini. Dan kita lihat Malaysia mempunyai hubungan yang baik dengan Hamas. Dan begitu juga negara Turki, Qatar. Dan kita harap negara Islam lain tidak terpedaya dan terpengaruh dengan rancangan normalisasi Israel itu. Dan saya ulangi sekali lagi, sekiranya Israel berjaya menjarah atau menakluki Sheikh Jarrah, saya kata di manakah kejantanan dunia Islam dalam mempertahankan perjuangan rakyat Palestin untuk memerdekakan diri mereka daripada penjajahan sang kolonialis Israel. Pencerobohan Zionis ke atas kejiranan Sheikh Jarrah yang dihuni rakyat Palestin antara punca tercetusnya gelombang perang 11 hari antara Hamas dengan Zionis Israel. Sehingga kini, kawasan Sheikh Jarrah masih belum bebas, masih dikunjungi tentera dan polis Israel dengan sekatan demi sekatan dikenakan ke atas penduduk asal rakyat Palestin.
Glob Al-Hijrah berehat sebentar menyusul selepas ini ingatan Ismail Haniyeh kepada dunia Islam agar terus pertahankan Masjidil Aqsa. Alhamdulillah bertemu kembali. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh antara pemimpin Palestin yang digeruni rejim Zionis. Hamas juga sememangnya ditakuti Zionis, rejim yang kerap kali memberi alasan serangan mereka ke atas Gaza adalah kerana kononnya ingin menghancurkan segala markas, fasiliti, terowong malah sesiapa sahaja yang bersangkut paut dengan pertubuhan itu. Walhal yang menjadi mangsa adalah orang awam, kanak-kanak, wanita termasuk petugas media yang langsung tiada kaitan dengan pertubuhan jihad itu. Yang dilaung-laungkan Israel dan sekutunya adalah Zionis bertindak melanyak Gaza kerana kononnya mahu mempertahankan diri. Namun hakikat sebenarnya itu bukan alasan utama. Statistik kematian di Israel yang jauh lebih rendah berbanding di Gaza bukti bahawa Hamas menyerang wilayah haram itu bukan kerana dahagakan darah, sebaliknya mengajar mereka yang kurang ajar. Zionislah yang sebenarnya mengundang kemarahan apabila menindas dan menceroboh lalu menganiaya dan membunuh. Ismail Haniyeh tidak gentar dengan semua itu. Sebaliknya, ingatan ikhlas kepada penduduk Palestin adalah supaya istiqamah mempertahankan tanah suci Baitul Maqdis melalui apa cara sekalipun. اليوم القدس مسؤوليتنا جميعا. القدس مسؤوليتنا جميعا. من يستطيع أن ينصر القدس والأقصى بالسياسة فليفعل، بالإعلام فليفعل، بالسوشيال ميديا فليفعل، بالدعم المالي فليفعل، اللي بيقدر أكثر من هيك فليفعل. Inilah mesej yang dilaungkan kepada masyarakat antarabangsa pro-Palestin 15 Mei lalu ketika bedilan demi bedilan menghentam bumi Gaza. Dunia jelas memperakui kekejaman Zionis ke atas wilayah Palestin. Bandar-bandar di seluruh dunia sama ada di Asia, Eropah, Amerika dan sebagainya menjadi saksi turunnya insan-insan yang mengakui perjuangan murni rakyat Palestin dalam mempertahankan tanah air tercinta. Sebut saja Cape Town, New York, Texas, Madrid, Paris, Dhaka, Jakarta dan Nairobi, tidak ketinggalan Sydney, Liverpool, Ankara, Washington, London, San Francisco mahupun Berlin. Jurit pekik serta laungan takbir daripada masyarakat antarabangsa yang pro-Palestin menterjemah suara dari pelosok dunia bahawa musuh yang harus ditentang adalah Zionis Israel. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free Palestine! Free, free Palestine! Inilah manusia yang benar-benar memiliki jiwa kemanusiaan dan bukan semata-mata melihat rakyat Palestin beragama Islam teraniaya. Jarang didengari laporan berita memaparkan perhimpunan besar-besaran, demonstrasi mahupun protes yang memihak kepada Israel. Jika ada pun sebahagian kecil yang membuat protes dan mengganggu perhimpunan besar-besaran menuntut pembebasan Gaza dan Palestin. Ini bukan isu agama, bukan isu kaum dan bangsa. Ia isu penindasan, isu kemanusiaan, isu menceroboh tanah dan penghapusan etnik serta kekejaman yang berpanjangan. Jika ia berterusan, maka dunia sampai bila-bila tidak akan aman. Lebih memalukan, lebih mengecewakan apabila kekejaman yang dilakukan disokong kuasa-kuasa besar dunia yang lain. Biarpun gencatan senjata sedang berkuat kuasa, namun dunia tahu perangai Israel yang melazimi perbuatan mungkir janji. Selagi matlamat belum tercapai, segala tindakan dihalalkan mereka sendiri. Ceroboh, jarah, tindas dan bunuh serta cabul lumrah Zionis Israel. Jangan lupa panjatkan doa serta bantu mengikut kodrat termampu sebagai saudara seagama agar kezaliman dapat dihentikan suatu hari nanti. Saya Khadijah Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.